Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini bersama-sama dengan saya adalah calon N37 Puan Munirah Abu Bakar di sebelah kiri saya dan juga sahabat baik saya daripada Terengganu, Dr. Syukri. Dan nama saya ialah Ziauddin Abdullah, saya berasal daripada Pahang. Hari ini tujuan kami berada di sini adalah untuk kita sama-sama mengenali Puan Munirah, seorang calon muda yang diletakkan oleh Perikatan Nasional untuk pilihan raya di Negeri Selangor pada tahun ini. Puan Munirah, mula-mula pertama sekali saya sangat tertarik dengan latar belakang Puan Munirah ni sebagai seorang yang memang ada background hospitality tu. Okey, mungkin Puan Munirah boleh menerangkan sikit latar belakang Puan Munirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nama saya Munirah binti Abu Bakar. Saya berumur 37 tahun. Saya merupakan seorang wanita muda dan juga ibu muda yang mempunyai seorang suami dan 4 orang anak. Berlatar belakangkan sains politik. Saya grad bachelor dan juga master degree in political science daripada UIAM, International Islamic University di Gombak. Selain berkecimpung di dalam community service, iaitu turun ke padang, aktif bersama NGO dan juga aktif di dalam bidang politik, saya juga adalah seorang financial consultant, yang mana kerjaya hakiki saya adalah sebagai seorang financial consultant. Saya seorang agency manager di AIA Berhad, AIA Public Takaful, dan juga seorang agency supervisor di Public Mutual Berhad. Selain itu, career saya berjaya dikembangkan daripada seorang konsultan dan akhirnya saya menjadi seorang trainer, di mana saya mempunyai company saya sendiri iaitu consultancy dan training provider. So antara klien saya yang regular lah, maksudnya among my big clients adalah Petronas Dagangan Berhad, and then Northern EPF region, SSM, dan banyak lagi lah government agencies yang lain, di mana saya berpeluang untuk turun ke padang untuk memberi training kepada badan-badan corporate, kepada leaders, especially di dalam scope ataupun forte saya adalah di dalam leadership, organizational management, dan juga financial management. Selain itu, saya juga berpeluang untuk turun ke padang menyantuni golongan-golongan rentan, yang kita panggil, di mana saya juga adalah seorang trainer kepada NCER dan juga ECER. Jadi saya sudah biasalah turun ke padang untuk memberi training, memberi motivasi kepada ibu-ibu tunggal, kepada kaum-kaum rentan, yang mana mereka ini sebenarnya bukan sahaja memerlukan pertolongan dari segi financial, tetapi mereka ini perlukan pertolongan untuk mengisi jiwa mereka, untuk mengisi hati-hati mereka, untuk menjadi seorang yang kuat, untuk berjaya menjadi seorang pejuang kepada kehidupan mereka sendiri. Jadi begitulah sedikit latar belakang saya. Nampak hebat Dr. Syukri. Ini seorang calon yang bukan calang-calang kat sini . Betul. Tapi bila tadi saya tertarik dengan bila Puan mengatakan suami dan anak 4 orang, okey. Apa kata perasaan suami dan anak tu walaupun kecil tu? Apa perasaan bila dia tahu yang ibu mereka akan bertanding dalam pilihan raya pada tahun ni? Interesting question. Alang-alang tu saya berceritalah yang hari-hari berlaku di dalam rumah. Alhamdulillah, suami saya adalah seorang yang sangat supportive, and suami saya adalah seorang suami yang sangat secure. Faham tak, zaman sekarang ni sebenarnya kita berdepan dengan ramai lelaki yang rasa insecure. Tapi Alhamdulillah saya dijodohkan dengan seorang suami yang sangat secure, yang sangat supportive, dan sebenarnya suami saya juga adalah inspirasi, di mana suami saya setiap hari akan remind saya bahawa you are worth more than this. Dia selalu remind saya bahawa
I am meant for a greater things. Kalau contoh kadang-kadang saya cakap dengan dia, saya penat lah buat ni semua, dia akan remind saya macam you are meant for greater things. So benda-benda kecil, benda-benda yang buatkan kadang-kadang saya down dan sebagainya, dia memang selalu ada untuk remind saya. Jadi suami saya ni pula dia seorang yang very technical, sangat knowledgeable. Cuma macam mana saya nak cakap ya, cuma sifat dia tu menyebabkan saya yang pada hari ini, di mana kami selalu compliment each other. Suami saya seorang yang sangat tenang orangnya, yang sangat menyantuni orang, sangat menghormati orang, dan hatinya tu tidak pandai untuk membenci ataupun tidak suka pada siapa-siapa. So opposite lah dengan saya. Jadi sepanjang perkahwinan kami, suami saya memang seorang yang selalu push saya ke depan, sebab dia tahu saya banyak benda yang saya boleh buat kalau diberi bimbingan yang betul, diberi ruang yang betul. Bercakap tentang anak-anak saya pula, anak-anak saya ni mungkin adalah acuan dia. Anak-anak saya juga seorang yang mereka ada 4 orang tapi yang dah nampak karakter tu definitely yang sulung dan yang nombor 2 lah, yang tua-tua di atas ni. Jadi budak-budak sekarang kan sangat advance, kadang-kadang lebih pandai daripada kita. Jadi mereka exposed to the world, know things better. Kadang-kadang anak saya lebih tahu tentang sejarah dunia dan sebagainya. Jadi anak saya yang sulung tu suka perbetulkan fact saya yang tak betul. Jadi pada suatu hari anak-anak saya Google nama saya dekat internet. Lepas tu dia baru surprise, oh I didn't know that you are a young politician. Macam tu kan. So anak saya yang nombor 1 tu dia kata, why you stop mommy, what is this? Adalah kadang-kadang ada news lah, kalau Google nama saya ada, there are some news and article kan. Lepas tu pada ketika itu anak saya beritahu saya pada mami, this is not enough. Dia kata, when I Google your name, this is not enough for me to read, dia kata. So somehow membuatkan saya terfikir macam, oh mungkin saya betul-betul kena do more to inspire them. Bukannya untuk jadi terkenal, famous dan sebagainya, tetapi untuk menjadi satu benchmark yang kuat, yang kukuh, yang hebat untuk anak-anak saya. Jadi di situlah inspirasi saya sebenarnya datang ni daripada rumah, daripada suami dan anak-anak saya. Itulah. Alhamdulillah kan, itu sebenarnya untuk seorang perempuan yang berkerjaya, tambah pula lagi bila menceburkan diri dalam politik kan, dapat support daripada suami itu yang utama, dan juga daripada anak-anak juga, itu menjadi satu sumber kekuatan lah. Menarik kan? Jadi untuk menjadi calon, tiba-tiba mendapat rezeki bertanding, apakah perasaan Puan Munirah bila dapat tahu yang boleh menjadi calon, dapat menjadi calon ni? Cuba ceritakan detik-detik rasa tahu sah menjadi calon tu. Saya sebenarnya mengambil perjalanan di dalam politik ni, saya pandang sebagai saya punya spiritual journey. I'm taking this as a spiritual journey for me. Sebab yelah, saya pun dah melalui fasa muda, fasa nakal, fasa panas baran. Kemudian kalau kita faham tentang psychology needs of Abraham Maslow kan, Dr. Syukri mesti familiar kan? Ya. Jadi saya rasa saya dah peringkat di mana fulfilling my needs dari segi basic needs, education apa dan sebagainya tu, saya dah rasanya dah complete. And then we moving up to the next stage. Talking about social validation, about career dan sebagainya pun saya rasa alhamdulillah saya dah achievement after achievement lah saya dah dapat, dan saya rasa saya dah moving towards self-fulfilling, yang mana lately ni saya selalu bermuhasabah, selalu bermonolog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya pernah berdoa dan meminta pada Allah bahawa ya Allah, berikanlah aku satu role. Ini adalah doa saya lately ni. Saya minta Allah bagi saya satu role, tugasan. Berilah saya satu tugasan yang mana saya boleh manifest sifat-sifat Allah sendiri. So this has been my prayer for I think about 1 year already kot. Dan saya mula menjinakkan diri dengan ilmu tasawuf. Saya jadi suka dan ketagih untuk belajar dan slowly moving towards that self-fulfilling tu lah. Jadi bila saya rasa saya semakin dekat, kita dapat rasakan kita punya spiritual tu semakin matang dan sebagainya. Jadi tiba-tiba bila saya dapat one role after another,
saya rasa saya betul-betul moving towards that vision. Tapi bila dapat peluang bertanding ini, saya agak terkejut dan tergamam, dan saya berfikir, ya Allah ya Tuhanku, saya tahu ramai kawan-kawan perempuan saya di luar sana, di parti sana dan sini, ramai yang dah lama berusaha untuk memanjat tangga untuk menjadi seorang calon. Saya tahu betapa keras ni mereka bekerja, tetapi akhirnya perjalanan itu tak mudah untuk mereka. Dan ada yang dah lama dalam parti sini dan sana dalam 10 tahun, tapi untuk sampai mereka menjadi calon tu amat sukar. Jadi bila saya terdetik, saya fikir takkan begitu mudah Allah bagi saya membukakan jalan untuk saya. Tapi itu mungkin juga doa yang saya minta hari-hari, Allah ya Fatah, saya minta Allah bukakan jalan untuk saya untuk dapatkan satu role yang besar untuk saya manifest sifat-sifat Allah tu sendiri. Jadi bila dapatnya peluang ini, saya betul-betul niatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah mungkin apa yang Allah nak saya buat. Jadi I'm going to give it my best untuk bertanding ini. Menang atau kalah adalah cerita kedua, tetapi proses saya melalui kempen ini dalam masa 2 minggu ni, sebenarnya saya dah rasa memang satu jenis yang sangat manis untuk saya. Jadi result menang atau kalah tu memang bukan menjadi issues. Sebagai contoh lagi, saya fikir teknik pilihan raya kan, kalau tengok semua orang berceramah, memburukkan pihak di sana dan sini. Jadi saya dah ada guideline yang saya nak bawa. Saya harap benda tu lekat dan boleh menjadi contoh kepada yang lain. Saya mengambil jalan untuk banyakkan walkabout. Ada yang kata tak payah walkabout dekat tempat Cina tu, semua buang masa, diorang tak akan undi you apa semua. Betul kalau kita tengok pada facts dan data semata-mata. Tetapi kena ingat, Allah ya hasib, Allah is beyond everything. So facts and data tu is nothing kalau bukan Allah yang izinkan. Jadi niat saya pergi walkabout tu adalah benar-benar untuk menyambung silaturahim. Jadi kalau sehari saya boleh berjumpa dengan 100 orang, bertegur sapa, memberi salam sejahtera kepada yang Muslim dan juga bukan non-Muslim. Jadi saya kira itu sebenarnya adalah satu longgakan pahala ataupun satu saham yang besar untuk saya collect sepanjang tempoh 2 minggu ini. Alhamdulillah, pengalaman politik tu yang mungkin membantu Puan Munirah. Tapi okey, di dalam kesibukan berkempen, dah nak habis dah ni kan, besok adalah hari terakhir untuk kita berkempen. Jadi macam mana rasa sambutan tu? Adakah semuanya nampak macam okey, ataupun ada juga dapat sambutan dingin daripada penduduk-penduduk di Bukit Lanjan? Saya pun tak expect yang sambutannya adalah sangat warm, sangat baik, sangat mesra. Tidak kisah daripada kaum Melayu, Cina ataupun India. Saya boleh kira kalau dalam sehari tu saya walkabout ataupun berjumpa dalam 50 orang ataupun 100 orang lah, saya bagi ratio. Kalau saya jumpa 100 orang, mungkin 2 saja, 2 ke 3 je yang bagi respon yang dingin. Yang lain semua very warm respon. Even yang dingin tu pun tak adalah dingin sangat, cuma mereka berterus terang. Dia kata, I'm sorry, all the best for you, I am very sure that I will vote for PH, so don't waste your time for me and don't waste your pamphlet for me. Dia cakap macam tu. So saya pun okay, respect, dan kita say salam je lah, okay, then we move. Macam tu je. Tapi macam kalau ikutkan experience yang lepas-lepas, ada yang kena halau, ada yang koyakkan pamphlet tu depan saya sendiri. So kali ni tak berlaku langsung. I would say it's very warm respond lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu satu perkara mungkin menunjukkan satu perubahan yang diinginkan oleh penduduk Selangor dan khasnya penduduk di Bukit Lanjan. Okey. Jadi untuk menyampaikan hasrat, mestilah ada satu tujuan khas ataupun azam yang hendak dijalankan di Bukit Lanjan tu. Apakah keutamaan di antara banyak perkara tu yang nak dibuat ni, nak diberikan perkhidmatan tu, tapi keutamaan tu adalah kepada orang tua, kanak-kanak ke, ataupun apa keutamaan tu? I hope I may not sound idealist or utopian kat sini, tapi saya ingin berkongsi lah. Dah lama kita dengar tawaran-tawaran ataupun manifesto
yang ditawarkan oleh calon-calon ataupun kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Apa yang saya nampak dari dulu sampai sekarang, kita terlalu fokuskan kepada pembangunan secara material, iaitu pembangunan dari segi income, infrastructure, business, apa lagi, ialah kemajuan serba-serbi kan. Tetapi saya nampak sebenarnya untuk menuju menjadi satu negara maju, apa yang kurang di Malaysia ini adalah fokus kepada pembangunan karakter insan. Yang itu saya nampak sangat meruncing lah. Saya rasa kadang-kadang saya pun banyak travel ke negara-negara yang maju dan mungkin negara-negara bukan negara Islam, tetapi somehow they are more Islamic than us, kerana pembangunan karakter dan akhlak yang baik yang diterapkan oleh kerajaan itu sendiri. Yang ini sangat kurang saya nampak. Jadi saya berfikir berkemungkinanlah perlu adanya pemimpin wanita yang sangat memiliki empati yang tinggi untuk membawa isu ini ke depan. Saya bukan nak membezakan lelaki dan perempuan, but it has been that way for long time. Saya kalau kita tengok di mana-mana negara pun, di mana-mana sejarah pun, begitulah dia. Jadi menjadi fokus utama saya untuk contribute, untuk membina pembangunan insan, iaitu melalui kematangan emosi dan spiritual. Melalui mekanisme dia macam mana. Jadi mekanisme tu boleh dicapai melalui kesejahteraan keluarga. Kalau sebelum ini polisi-polisi dan dasar-dasar yang ada bila berkata tentang kesejahteraan keluarga, semua tak lari tak bukan berkata tentang bantuan kewangan ataupun bantuan kesihatan, bantuan perniagaan dan sebagainya. Tetapi tiada pelan yang holistik untuk memastikan setiap unit keluarga dapat dibina dengan baik melalui kematangan emosi dan spiritual. Yang mana saya percaya kalau kita belajar Aristotle ataupun Ibn Khaldun, the theory of building a nation should start with a unit of family. So bayangkan jika setiap unit of family itu berjaya dibangunkan dengan baik, dengan karakter akhlak yang betul, itu bermakna we are moving towards a very good nation lah, insyaAllah. Alhamdulillah. Di sebelah saya ni, sahabat saya Dr. Syukri ni, saya percaya dia ada beberapa soalan yang mungkin dah disediakan awal untuk nak bertanya pada calon N37 Bukit Lanjan ni. Tapi sebelum tu, saya ada satu soalan dulu untuk Dr. Syukri. Apakah perbezaan politik di Terengganu dan di Selangor ni? Dia dua negeri yang sangat menarik sebenarnya. Apa perbezaan tu? Okey, menarik soalan tu. Dia secara dasarnya kita boleh nampak komposisi kaum. Jadi dari latar belakang kaum tu kita boleh nampak perbezaan macam mana pembawaan, pemahaman dan juga percampuran. Dari situ kita boleh lihat perbezaan di antara pantai timur dan pantai barat. Jadi dalam keadaan sekarang kita nampak satu perubahan sedang berlaku di mana rakyat atau pengundi celik. Berbanding dahulu bukan dia tak nampak, cuma kurang maklumat yang dia orang dapat. Sekarang ni kita perlu lihat kemampuan calon dan juga parti. Apa gagasan yang dibawa, apa matlamat dan tujuan yang hendak disampaikan. Jadi sebenarnya saya amat tertarik dengan perkongsian dengan Puan Munirah, calon N37. Jadi sebenarnya bukan mudah untuk kita nak groom atau dapatkan calon yang betul-betul ada kompetensi dan compliance. Jadi benda ni sebenarnya menjadi cabaran untuk kita mengetengahkan kemampuan pemimpin tu sendiri. Jadi kita boleh nampak perbezaan di antara pimpinan individu, organisasi, pimpinan masyarakat. Macam mana dia lead
the organisation ataupun sesuatu organisasi tu. Jadi kalau kita nampak kemampuan calon tu boleh mengetuai atau mengepalai direction, memang ada besar impact dia kepada negara. Mungkin saya boleh bertanya sedikit dalam di antara parti-parti politik yang ada. Soalan kau tadi kau kena ulang balik. Okey. Boleh? Okey. Boleh cerita pasal PVM? Tak ada cerita ya. Okey, saya tertarik dengan berbanding dengan banyak-banyak parti yang ada kat Malaysia ni. Macam mana Puan Munirah boleh tertarik ataupun menyertai multiracial party ni? Okey. Di dalam menentukan hala tuju politik, especially untuk wanita muda macam saya adalah seorang yang suka mengkaji dulu. Jadi saya dapatkan maklumat dan berjumpa dengan ramai kawan-kawan otai-otai dalam politik, brothers saya yang ada dalam politik ni, dan meminta pandangan. Yang pertama sekali, direction saya adalah saya bersama Perikatan Nasional dan obviously saya bersama kepimpinan PAS. Maksud saya kepimpinan PAS itu bermaksud saya lebih cenderung dari segi idealismenya, dari segi di mana saya membesar melihat perjuangan-perjuangan PAS, saya lebih tertarik kepada PAS. Tetapi bila apa kita panggil sedar diri saya ni macam itulah, maksudnya bila mengkaji dan mencermin diri sedalam-dalamnya, saya tak rasa peluang saya tu cerah di dalam PAS. Dia begitu. Jadi saya melihat option yang lain yang ada. Jadi option yang ada bersatu pula adalah satu parti yang apa kita panggil yang base dia adalah kaum Melayu. Jadi saya berasa agak kurang kena dengan saya. Bukan bermaksud kurang kena, apa maksudnya, saya punya cara saya membesar, saya dah biasa bergaul dengan non-Muslim, bercampur daripada sekolah rendah ke sekolah menengah dan di universiti, bercampur dengan international student dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin cara saya nak bawa diri kalau saya masuk bersatu tu mungkin susah sikit lah. Itu daripada saya, perasaan saya sendirilah. Yang keduanya, mungkin rakan-rakan di bersatu pun susah nak menerima saya. I don't know, mungkin lah. Jadi saya melihat apa option yang ada. Saya cenderung kepada multiracial party. Bukan parti sahaja, sebenarnya organisation pun sama. Contohnya NGO untuk saya bekerja sama, company yang saya nak bekerja. Kalau kata kenapa saya suit sangat bekerja di dalam AIA dan Public Mutual, kerana kita adalah multiracial. Begitu. Jadi sama juga fitrahnya saya ni, kalau nak masuk dalam parti politik pun mestilah multiracial. Dan saya melihat satu-satunya peluang atau ruang yang ada untuk saya adalah Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Jadi sama juga saya bertanya kawan-kawan, ramai yang memberi nasihat ataupun yang memberi negatif impression pada saya, yang mengatakan jangan, PGRM ni adalah parti komunis, satu yang banyak label Yang kedua, PGRM ni, gerakan ni adalah parti gangster. Cuba fikir, diorang tu tak ada orang tapi duit banyak, aset banyak. Those remarks yang saya dapat daripada kawan-kawan. Tapi kerana saya ni mungkin background saya juga adalah corporate, doing business here and there, doing pula financial management. Jadi bagi saya tak surprise pun untuk satu parti yang ada aset yang banyak. Kerana the way, especially kawan-kawan kita yang Chinese thinking ni, memang bagi mereka duit adalah aset. Duit bukan dalam bentuk cash. Duit adalah dalam aset ataupun investment. Itu barulah duit, definition of duit pada mereka. Jadi saya nampak dekat situ ada wavelength yang sama saya dengan gerakan ni, dan saya berpeluang untuk berjumpa dengan Presiden Dr. Dominic. Pun saya dapat merasakan kita ada
satu chemistry di mana saya suka bila saya tengok background dia adalah seorang yang educated. Beliau juga adalah seorang trainer yang mengajar corporate bodies dan sebagainya. Jadi saya lebih tertarik kepada PGRM. Itu yang pertamalah. Yang keduanya, gerakan ni sebenarnya founder dia adalah Melayu. Arwah Syed Hussein Ali Al-Attas, di mana adiknya adalah Syed Nakib Al-Attas ni boleh saya kira sebagai seorang guru saya, di mana saya belajar di UIA Sains Politik. Saya belajar juga falsafah ataupun filosofi, dan saya banyak mengambil kelas-kelas daripada profesor-profesor saya yang lineage dia datang daripada ISTAD yang dikelolakan oleh Syed Nakib Al-Attas. Sangat menarik, betul. Jadi bila saya baca ideologi, idealisme yang asal, macam mana penubuhannya PGRM ni, saya rasa this is my place. Perasaan saya tu, this is my place, this is really my place. Yang lain bukan my place. Macam itulah perasaan dia kan. Jadi saya jadi makin excited, tapi saya tak ada access. Jadi saya berfikir, termenung dan berdoa lah. Macam biasalah, minta pada Allah, Allah yang Fatah, Allah yang akan bukakan jalan. Entah macam mana adalah brothers ni yang datang dalam kehidupan saya, yang bukakan, bertanya kepada saya, ajak saya masuk gerakan ni dan bawa saya jumpa kepada top leadership dan menerangkan aspirasi saya dan sebagainya. Alhamdulillah, dia terjadi dengan sangat mudah. Jadi plan asalnya saya masuk gerakan ni, saya tengok it's not that apa yang saya boleh dapat daripada parti tu, tidak, tetapi apa yang saya boleh contribute. Mungkin dengan sedikit pengaruh yang saya ada daripada kawan-kawan, daripada wanita-wanita muda yang ada interest untuk masuk parti politik. Saya rasa dan saya dapat rasakan jika saya masuk parti ini, saya membawa naratif yang baru yang membuatkan mereka buka mata. Parti ini adalah parti multiracial dan parti yang akan mengangkat kaum wanita, especially wanita muda. Saya rasa insya-Allah saya boleh contribute untuk recruit lebih ramai the next gen leaders lah kita panggil, yang lebih berkualiti dan sebagainya. Itu yang pertama lah, panjang. Yang keduanya, saya fikir apa yang saya boleh buat di parti gerakan ini adalah dengan menjadi satu apa kita panggil satu benchmark yang baru. Apabila saya represent parti ini, saya juga boleh membawa agenda memperbetulkan apa kita panggil persepsi kawan-kawan di luar sana yang mana melihat Perikatan Nasional ini dominannya adalah PAS dan Bersatu. That is the room yang I can contribute to the party. Yang ketiga, apabila saya melihat vision dan mission Parti Gerakan Malaysia ini, mereka ada mengatakan tentang apa kita panggil pendidikan maju setaraf dengan teknologi. Yang saya rasa ini sangat dekat di hati saya, yang mana saya nak membawa isu tentang betapa ketinggalannya kita dari segi STEM education. Saya ibu muda, ada 4 orang anak, yang mana saya yakin anak-anak saya pada 10 tahun dan 20 tahun lagi mereka akan mengalami sedikit kesukaran di dalam bersaing di dalam bidang pekerjaan, kerana pada ketika itu saya percaya banyak pekerjaan telah dilenyapkan dan digantikan oleh robotik dan AI. Looking at Malaysia education system sekarang ni, saya tak rasa kita ni ada apa-apa plan untuk catching up with the needs of the next 10-20 years. So saya nampak di situ ada benda yang saya boleh contribute, dan saya berharap juga rakan-rakan, sahabat-sahabat di dalam Parti Gerakan Malaysia boleh menyambut baik misi yang saya nak bawa di dalam parti ini, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Setelah perkongsian tadi, keyword dia yang saya nampak keserasian. Memang betul-betul menarik dengan pembawakan, dengan kawan-kawan sekeliling dan juga teman sekerja kan. Jadi macam mana setakat ni penerimaan pengundi non-Malays, pengundi Cina, pengundi India dan kaum-kaum lain? Surprisingly, saya sebenarnya menganggap bila turun ke Padang, saya boleh memperkenalkan diri saya datangnya daripada Parti Gerakan. Maksud saya di kalangan Cina lah, di kalangan kaum Cina. Tapi belum sempat saya introduce saya ni daripada parti mana, diorang yang chop saya dulu. Especially di
plus point untuk saya lah bila di dalam Dun Bukit Lanjat ni selepas persempadanan semula pada tahun 2018, kawasan Kepung, Taman Ehsan, Selayang Utama, Selayang Jaya, Aman Daya, Desa Jaya, semula ke atas sana sampai ke Taman Bidara, sebelum ini di bawah Dun Templar yang pernah ditadbir urus oleh YB Zaidi daripada PAS ya. Jadi bila saya turun ke Padang memperkenalkan diri saya Perikatan Nasional, mereka dulu yang kata YB Zaidi. Macam tu. Jadi saya belum sempat saya memperkenalkan diri saya datang daripada parti gerakan, mereka ingat saya ni PAS. Begitu. Jadi bila saya tengok okeylah, dah alang-alang YB Zaidi ada good name kat sini, saya leverage je lah. Macam tu lah. Untuk for this short period of time punya nak campaign kan, tak kalau waktu tu juga saya nak explain saya ni datang dari mana. Jadi so as long as kita di bawah Perikatan Nasional, di situ ada plus point untuk saya, Alhamdulillah. Thanks to YB Zaidi for giving apa kita panggil food mark ya, panggil food mark di kalangan penduduk Cina di kawasan sana. Jadi saya teruskan je. Bila mereka kata saya daripada PAS ke, okey, saya okey je. Ada yang kata Ajemin, ya betul saya Ajemin, Gabungan yang sama. Gabungan yang sama. Ada yang sebut saya PAS Awang Adi. Macam-macam level ada. Jadi saya pun okey mengiyakan sahaja, dan alhamdulillah the warm response tu is there. Jadi kita yalah right along je lah. Alhamdulillah. Kerja-kerja parti ni memang ambil masa lah. Jadi alhamdulillah dengan sokongan dan juga fahaman daripada pengundi ni, kita nampak macam mana kerja yang telah dilakukan memberi kesan kepada penduduk sekitar Bukit Lanjan, sehingga mereka mengenali hasil ataupun sumbangan oleh calon-calon yang lepas kan. Jadi mungkin boleh berkongsi, Puan Munirah boleh berkongsi tawaran Selangor Baru. Mungkin ada poin-poin yang boleh diketengahkan atau dekat di hati Puan Munirah. Kalau kita nak senaraikan tawaran manifesto dari Perikatan Nasional itu memang terlalu banyak, alhamdulillah. Tapi 3 tunjang yang betul-betul saya nak bawa di dalam Dun Bukit Lanjan ini ada 3. Yang pertama, memperkasakan golongan peniaga di dalam Dun Bukit Lanjan. Yang kedua adalah memperkasa keluarga sejahtera melalui kematangan emosi dan spiritual seperti yang saya sharekan tadi. Dan yang ketiga adalah membawa pendidikan maju selaras ataupun setanding dengan kemajuan teknologi. Yang pertamanya, kenapa target saya adalah peniaga di dalam Dun Bukit Lanjan, kerana saya dah check statistik di dalam Dun Bukit Lanjan sahaja sebenarnya kita ada 9,000 entities bisnes yang berdaftar, dan 9,000 ni mostly adalah daripada service sector. Ramai. Zooming in sikit, di dalam Dun Bukit Lanjan kita ada lebih kurang 2,900, lebih kurang 3,000 peniaga yang berdaftar, yang mereka ini dikonsider sebagai SMEs dan startups. Jadi sebenarnya kalau saya fokuskan kepada, nak fokus setiap keluarga tu terlalu besar, betul tak? Jadi kalau saya fokus memberi sedikit, invest sedikit masa, effort dan segalanya di kalangan peniaga ni, sebenarnya we can do wonders. Let me explain the logic. Peniaga ada lebih kurang 3,000. Mereka ini bukan sahaja perlukan bantuan dari segi kewangan, loans, geran dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka ini perlukan bimbingan yang kita panggil close monitoring. Dari situ saya berfikir perlunya ada business incubation center, iaitu close monitoring system untuk memberi guideline ataupun guide peniaga-peniaga ini untuk kembangkan perniagaan mereka. So where do I come from? Let me explain. Saya seorang peniaga yang pernah gagal, yang pernah kerugian hampir, jelah tak nak sebutlah besar amountnya, dan juga pernah berhutang amount yang banyak. Dan setiap perkara ini saya kira dia berlaku kerana kurangnya ilmu dan kerana kurangnya bimbingan. Kalau kita lihat di dalam bisnes sekarang ni, kita ada banyak sangat exposure kepada ilmu-ilmu marketing, business strategi dan sebagainya, tetapi tiada pengawasan ataupun close monitoring ataupun bimbingan untuk financial management, yang pertama. Dan yang kedua, tiada bimbingan untuk melahirkan ataupun membina karakter
seorang peniaga yang baik. Macam saya cakap tadi lah, ketandusan, kematangan emosi dan spiritual ni sangat diperlukan di dalam setiap individu. Kalau di dalam keluarga, lahirlah keluarga yang baik. Kalau di dalam business owner, lahirlah bisnes yang baik. Begitu kan? Jadi that's where I come from. Kalau saya tengok dalam DUN Bukit Lanjan sendiri, kita ada Amanah Ikhtiar Malaysia, yang mana HQ-nya pun berpusat di Bandar Seri Damansara. Kita juga ada Hijrah Selangor. Okey, kita ada Tekun. Semua badan-badan ini saya pernah bekerjasama, saya pernah berpinjam daripada mereka, saya pernah ada engagement dengan mereka ni semua. Tetapi sayangnya bantuan yang diberikan hanya sekadar financial. Tiada close monitoring. Sedangkan saya rasa contohnya Amanah Ikhtiar itu, perjumpaan mereka ni perlu setiap minggu. Dia panggil sahabat Amanah Ikhtiar, yang mana setiap minggu perlu datang ke pusat. Kita ada meeting yang ringan, kemudian kita ada collection untuk membayar balik pinjaman, dikutip dalam setiap minggu. Jadi saya tengok betapa lompongnya, begitu. Saya tengok terlalu ada gap yang terlalu besar, yang mana perlu memaksimumkan badan-badan yang ada ini untuk benar-benar memberi impak yang besar kepada peniaga-peniaga. Cukuplah sekadar bagi kewangan semata-mata. Bukan kewangan je yang diperlukan sebenarnya, mindset yang betul. Dan saya rasa peniaga-peniaga di Malaysia ni sebenarnya sangat dahagakan bimbingan, sangat dahagakan adab, ya, kita panggil, dan akhlak, tata kelola, untuk membina karakter-karakter menjadi seorang yang sangat tinggi integritinya di dalam perniagaan itu sendiri. Jadi bayangkan, yang pertama, kalau saya berjaya fokuskan kepada 3,000 SMEs dan startup di dalam DUN Bukit Lanjan, bayangkan betapa ramai staff ataupun workers yang boleh dijaga oleh business owner ni, dan akhirnya betapa keluarga, berapa banyak keluarga yang boleh dijaga. Itu saya punya logik perkiraannya lah. Itu yang pertama. Yang kedua, membina keluarga yang sejahtera melalui kematangan emosi dan spiritual. Seperti yang saya katakan tadi, tawaran-tawaran yang diberikan oleh Perikatan Nasional terlalu banyak. Antaranya yang saya boleh sebut adalah mewujudkan pusat asuhan kanak-kanak, child care center secara percuma, yang boleh diberikan tawaran ini kepada ibu-ibu muda. Saya lihat ibu muda adalah target yang betul untuk kita membina satu generasi yang baru. Bukan nak kata yang tua itu tidak boleh, tidak, tapi untuk membina generasi yang baru harus bermula dengan ibu muda yang ada sekarang ni. Kerana mereka inilah yang bakal melahirkan, yang bakal mendidik the next generation yang sangat tinggi akhlaknya, yang sangat tinggi knowledge-nya dan skill mereka. Jadi bila kita support mereka ni dan memberi peluang kepada mereka, contohnya dengan adanya pusat asuhan kanak-kanak tadi, kita dapat memberi ruang dan peluang yang lebih besar kepada ibu muda ni untuk berani bermimpi, untuk berani meneruskan kejayaan yang mereka nak, untuk walaupun tidak bekerja dan sebagainya. Kita kena ingat, wanita muda sekarang ni ramai yang pandai buat duit dekat rumah. Dengan sistem dropshipnya, dengan macam-macam bisnes strategi yang mereka ada sekarang ni, tetapi mereka masih perlukan ruang. Maksud saya, bayangkan kalau mereka boleh dengan disiplin pagi hantar anak ke pusat asuhan kanak-kanak, jadi mereka boleh uruskan masa tu, contoh pukul 9 sampai pukul 3 tu, 6 jam tu solid untuk mereka melayan customer, buat packaging, meeting dan sebagainya. Kemudian petang ambil anak balik. Jadi ruang dan peluang tu adalah tepat dan perlu sangat untuk wanita-wanita muda ini. InsyaAllah. Kalau ikutkan banyak lagi nak cerita ni. Betul. Sebenarnya saya tertarik dengan perkongsian oleh Puan Munirah dengan semangat dan tawaran Selangor Baru. Mungkin boleh cerita sedikit pengalaman lepas, memandangkan saya berminat dengan apa yang diperkatakan oleh Puan Munirah tadi, iaitu kepintaran emosi dan juga jiwa. Betul. Heart intelligence. Mungkin boleh kita Puan Munirah kongsikan sedikit apa yang mungkin menjadi elemen utama. Boleh? Okey, teruskan. Yang penting berkaitan dengan hati. Pasal kita nampak sekarang ni selalu kita mendengar berkenaan dengan brain kan, IQ kan, EQ kan. Sekarang ni kekurangan SQ. Memandangkan bila berlakunya keadaan, kebanyakan orang down kan, orang susah nak bangkit, dia rasa macam dah tak bersemangat.
dengan pengalaman you mungkin dalam kegagalan dalam perniagaan, dan kita boleh tengok banyak teori-teori yang melihat mereka yang pernah gagal ni mempunyai kelebihan untuk bangkit kerana telah bersedia ataupun tahu betapa atau macam mana jatuh, kan. So saya sebenarnya memang amat berminat dengan hard intelligence tu. Jika ingin menambah sikit lah, kalau ada yang mungkin Puan boleh kongsi. Seronok ni kita bercerita. Ini sebenarnya sampai pukul 2-3 jam pun ni kita boleh berborak kat sini. Dia sebenarnya bila kita tengok pada politik, masalah utama dia bila kita cuba memisahkan politik itu daripada ketuhanan, agama, jadi jiwa. Jadi bila asasnya kematangan emosi dan spiritual ni asasnya adalah satu, iaitu Tuhan. You should be connected with the universe. Kita tak kisah agama apa pun, kalau kita bercakap dengan seagama kita, itulah dia, semua pun tahu, semua pun tauhid, semua pun syahadah pada yang sama. Tapi sejauh mana keimanan itu benar-benar ada di dalam hati? Itu yang pertama. Yang keduanya, bila bercakap dengan secara general kepada semua kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Malaysia ini yang terdiri daripada berbilang kaum, bangsa dan agama, yang pertamanya asas dia ialah tiada agama yang mengajar kita kepada keburukan. Jadi sekiranya semua orang berpegang teguh kepada agama masing-masing, iaitu with the universe, okay, with the universe, semua orang boleh membina karakter yang baik, maka spiritual intelligence tu boleh dicapai dan digarap. Jadi saya benar-benar percaya bahawa Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah sumber cahaya kepada bumi dan langit. Allahu malikul mulk. Allah adalah pemerintah kerajaan langit dan bumi. Kita tidak boleh lari daripada ini. Jadi untuk memastikan hati kita ini, dalam hati kita ni, kalau saya nak cerita otak tu saya boleh cerita, hati pun boleh. Hati ni pun dia ada banyak lapisan-lapisan dia. Jadi hati yang paling luar ni kita panggil qalbu lah, hati semua orang ada. Kita zoom in sikit ke dalam, kita panggil qalbu salim. Kita zoom in lagi ke dalam, kita panggil fuad. Fuad ini adalah hati yang paling dalam, yang mana fuad ini hanya boleh dibentuk dengan baik sekiranya kita berusaha untuk menyucikannya. Kalau kita tengok dalam surah, kita ni dah macam kelas agama, tapi boleh kita bercerita, boleh. Okey. Kita santai je, boleh. Okey, dalam surah demi matahari kan, demi matahari yang memancarkan cahayanya, demi bulan yang mengelilingi, dan kita zoom in ayat yang ke bawah, Allah kata Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan, maka beruntunglah bagi mereka yang menyucikannya dan maka rugilah bagi mereka yang mengotorinya. Jadi memahami konsep ini, saya setiap hari, setiap masa, consciously di dalam setiap tindakan saya mesti conscious of my subconscious mind. Dia macam tu, mesti sentiasa fokus bahawa ini, setiap tindakan ini perlu connected. Jadi untuk mendapatkan fuad yang bersih, dia perlu ada effort. Itu bermaksud memang Allah jadikan kita manusia ni ada dua. Kejahatan tu pun Allah bagi, kebaikan tu pun Allah bagi. Jadi up to us whether we want to choose the right way or the left way, macam tu. Jadi untuk menjawab soalan kematangan emosi dan spiritual itu, sebenarnya saya mencadangkan bahawa kita kembali kepada rukun apa? Rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan dan bila cakap pasal rukun negara semua macam kan, okey. Jadi bagaimana kalau itu adalah rukun negara yang kita persebutkan, itu bermakna setiap rakyat Malaysia perlu berpegang kepada ajaran agama masing-masing. As simple as that. Jadi kita orang Islam ke orang agama lain, penganut agama lain, Kristian dan sebagainya, tiada satu pun agama yang mengajar kepada pecah belah. Tiada satu pun agama yang mengajar kepada kejahatan. Tiada satu pun agama yang mengajar kepada mencela ataupun mencerca agama lain dan bangsa lain. Tiada. Jadi kalau semua orang berpegang balik kepada agama masing-masing, maka emotional and spiritual intelligence itu benar-benar dapat digapai daripada setiap manusia di muka bumi, insya-Allah. Saya sebenarnya nampak bila disentuh dengan forte dia, dia macam masuk gear 2 tau. Betul. Jadi tak salah lagi lah.
Pasal sebelum ni kita tengok dalam biodata menyebut pengalaman dengan girl to leader. So saya percaya mungkin ada pengalaman macam mana membimbing ataupun mengetahui grup girl to leader ni kan. To be honest, group Girl to Leader ni di founded lah, di asalnya datang daripada WPL, World Political Leaders. Pada ketika itu YB mantan menteri kita YB Zuraida Kamarudin, beliau adalah seorang ambassador kepada WPL. Jadi WPL ni di setiap ambassador yang ada itu, mereka bertanggungjawab untuk melahirkan Girl to Leader di dalam setiap negara mereka lah. Jadi Girl to Leader ni ada banyak. Kalau tengok ada Girl to Leader Malaysia, Girl to Leader Poland, Girl to Leader kat semua negara lain ada lah. Jadi di dalam Girl to Leader Malaysia ni menariknya kami 7 sahabat bersama-sama menjayakan NGO sini Girl to Leader, dan kami dan 7 orang ni ada yang daripada UiTM, ada yang memang berlatar belakangkan yang memang asalnya datang daripada bidang politik dan sebagainya. Kita telah berjaya merekrut ramai young girls apa ni kita panggil perempuan-perempuan muda, girls lah, yang basically masa tu masih lagi bersekolah. Kita berjaya groom mereka untuk menjadi seorang apa kita panggil seorang MC, menjadi seorang leader, dan akhirnya ramai di antara mereka yang bertanding ke depan dan bertanding di dalam pilihan raya kampus masing-masing, dan ada yang dah pun memegang jawatan presiden, vice presiden dan sebagainya. Sangat-sangat interesting. Jadi pengalaman saya, untuk saya katakan bahawa ada juga NGO yang saya bekerja sama dengan lelaki, not to undermine the lelaki lah, tapi perempuan ini mereka selain kepimpinan, mereka ni ada ketegasan di dalam kelembutan, dan mereka ni ada empathy yang sangat tinggi kerana mereka dah melalui pelbagai dan kesedaran yang ada tu untuk make sure kawan-kawan mereka mendapat peluang yang sama. Jadi saya seronok alhamdulillah, dan saya juga gembira dan bersyukur di atas persahabatan yang terjalin di dalam NGO kami, dan saya berharap usaha ini akan dapat diteruskan insya-Allah. Okey. Sekejap bos, kita stop sekejap. YBMA dekat luar ada. Okey, kembali kepada tawaran Selangor Baru. Tadi dah ceritakan 2 tawaran. Mungkin boleh ceritakan ataupun kongsikan tawaran yang ketiga berkenaan dengan pembangunan dan teknologi. Okey, baik. Tawaran yang ketiga yang mana datangnya ataupun inspirasinya datang juga daripada saya seorang ibu muda. Datangnya tawaran itu kerana kerisauan saya dan kebimbangan saya melihat anak-anak saya, bagaimana masa depan mereka. Saya terlampau risau kerana bila kita lihat sekarang ni kanak-kanak bayi rasanya umur 6 tahun pun dah boleh scroll. 6 tahun, 6 bulan. Baby 6 bulan pun dah boleh berinteraksi, dah pandai kan. Kalau kita buat video call pun dia tahu nak react macam mana dan sebagainya. Jadi bila kita lihat population kita yang semakin ramai, ini bermakna kanak-kanak yang lahir mereka ni automatik menjadi consumer. Menjadi consumer kepada teknologi. Tapi sayangnya kita tidak prepare mereka untuk menjadi inventor. Dan saya rasa ini sangat-sangat bahaya. Yelah, siapalah saya kan, kalau saya bercakap orang tak nak dengar. Siapalah saya kan macam tu. Tapi hasil kajian saya rajin membaca, berdialog dengan rakan-rakan yang expert di dalam bidang AI dan sebagainya. Saya mendapati bahawa pada tahun 2030, 2040, pada ketika itu mungkin sebanyak 3 juta pekerjaan akan dilenyapkan dan digantikan oleh robotik dan AI. Begitu. Jadi kita risau, kita takut dan kita kata AI akan menggantikan manusia lah, lepas tu akan ada genome modification lah, macam-macam lah conspiracy theory dan sebagainya. Why not we focus and look to the point? To the point here is that 3 juta pekerjaan bakal lenyap. Tapi jangan lupa bahawa 3 juta pekerjaan yang baru bakal diwujudkan kerananya pembangunan dan pemodenan ini. Apakah antara contoh-contoh pekerjaan yang bakal ada nanti, yang mana sekarang pun dah ada juga? Contohnya data engineers, kita panggil data analyst. Mereka ini adalah satu kita panggil high paid skill
yang sangat diperlukan pada masa hadapan, dan saya yakin pada tahun 2030, 2040 itu syarikat-syarikat yang bisnes ni based on teknologi, pada waktu itu mereka ketandusan pekerja di dalam Malaysia. Kerana sekarang kita tidak prepare anak-anak kita untuk menjadi mahir di dalam bidang itu. Tidak bersedia. Jadi bayangkan pada ketika itu, mungkin company-company di Malaysia terpaksa hire pekerja daripada luar. Mungkin daripada Bangladesh, mungkin daripada India. Dan rasanya mereka bekerja itu perlu apply visa, perlu apply permit dan sebagainya untuk bekerja di Malaysia. Saya tak rasa begitu. Mereka ni boleh kerja remotely. Jadi how do you think they contribute to our nation? Do they pay tax to us, or do they pay any direct ataupun contribute directly to our economy? Tidak. Sedangkan kita pula terpaksa bayar gaji mereka dalam USD. Tapi yelah, saya ni siapa kan, bila saya bercakap tak ada orang nak dengar, sebab benda tu belum berlaku pun lagi. Tapi itulah yang saya predict. Jadi sebagai seorang ibu muda yang risau, dan saya faham akan kekurangan ini, jadi saya dan suami bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang lebih. Jadi saya mampu menghantar anak saya untuk belajar robotik, untuk belajar AI, untuk belajar coding, untuk belajar computing, cloud dan sebagainya di Kido Code. Kita ada dekat Dahar Tamas, kita ada satu kampus ya, dia panggil Kido Code. Dan anak saya juga belajar online daripada Bright Champs, directly from India. Jadi apa yang saya nampak, anak-anak zaman sekarang tak perlu tunggu masuk universiti baru nak belajar robotik. Tidak. Mereka boleh buat coding tu. Ada Python, ada apa kita panggil, saya lupa, ada banyak platform yang mana anak-anak saya dah belajar dah buat coding tu. Dan bila lihat kawan-kawan dia di India, umur 6 tahun, 7 tahun dah boleh buat apps game. Kita di Malaysia, so what happened? Jadi saya main game. So we ended up main game. Itu yang saya kata, we ended up producing consumer, we are not producing inventor. So that's the main problem. Jadi bila saya melihatkan anak saya berpeluang untuk mendapat exposure untuk belajar skill ini, bagaimana dengan sahabat-sahabat saya, ibu-ibu muda yang datang daripada golongan M40 dan B40? Mereka tiada equal chance. Jadi saya berharap kalau saya dapat jadi adun, perkara pertama yang saya nak buat adalah mewujudkan this Kido Code ataupun so-called programming school di dalam Dun Bukit Lanjan. Tetapi bila PN announce hari itu ada peruntukan untuk membuka kelas robotik, AI, coding secara percuma, saya jadi orang yang paling yay sekali kat dalam dewan tu. Tapi bila saya tengok gambar, macam kenapa aku seorang je yang yay ni? Kenapa orang lain tak yay? Saya dah macam dah panik dah. Kenapa aku seorang je yang shock kan? Macam tu. So bila saya tengok dia align dengan PN punya manifesto, saya berasa macam this is gonna be my thing. So please allow me, give me this chance to prove that I can do this. Sebab saya adalah ibu muda dan benda ini datang genuinely daripada perasaan saya yang risau tentang anak-anak saya punya masa hadapan. Ya, begitu. Alhamdulillah. Dia sebenarnya sejam ni memang tak cukup. Betul. Kan? Betul. Kita macam saya dah nampak tadi dia dah makin bersemangat. Makin bersemangat tu kan. Rasa kan kejap lagi kena tambah lagi sejam pula lagi kan macam tu. Saya rasa mungkin lepas ni kita akan ada part 2. Part 2 lah. Boleh. Okay. Part 2, part 3 kan. Betul macam tu. Okey, sebelum kita nak mengakhiri ni kan. Okey. Saya tertarik dengan satu perkara yang mungkin dia tiada kaitan dengan politik tetapi mungkin membentuk jati diri itu sendiri. Karate. Macam mana pula boleh tiba-tiba ada karate ni? Black belt ke? Ini kena duduk hati-hati sikit, takut. Betul. Macam mana tu? Ini penggemar TikTok lah ni. Tengok kat TikTok lah ni. Itu semestinya. Kan. Itulah nak buat macam mana masa sekarang memang TikTok kan. Okey, betul. Saya setuju. Saya setuju dengan soalan tu dan saya rasa dia sangat relevan lah dengan pembentukan jati diri saya. Saya bercerita sikit tentang perjalanan saya di dalam karate menjadi seorang atlet. Ini bukan sesuatu perkara yang mudah. Dia sangat susah dan memerlukan komitmen dan determination yang sangat kuat untuk panjat the ladder untuk menjadi seorang atlet. Kerana kalau di Malaysia ini sukan karate ni adalah sukan yang dimonopoli ataupun didominannya adalah kaum India untuk sparring dan kaum Cina untuk kata. Kata tu yang kalau dalam bahasa Melayu silat dia panggil bunga tu lah. So kata. So dalam karate ada dua juga, ada komite, ada kata. Jadi let me share perjalanan saya menjadi seorang atlet itu ialah setiap hari penuh
bukan cakap penuh, setiap hari memerlukan disiplin yang sangat ketat, yang sangat kuat, dari segi makannya, dari segi tidurnya, bangun pukul berapa, jogging pukul berapa, training setiap hari, allocation of hours tu berapa, untuk dapatkan stamina itu. Dan saya juga adalah seorang yang masa saya meningkat remaja, kesihatan saya tidak berapa baik. Jadi untuk tidak mengalah dengan masalah kesihatan tu, saya decide untuk I have to do something. Jadi saya memilih sukan karate tu untuk memaksa. Dan benda ni tak pelik pun, doktor, sebab kawan saya ramai yang ada asmatik yang teruk. Jadi mereka ni daripada asmatik yang sangat teruk, mereka ni boleh jadi seorang atlet yang sangat wow di dalam sukan renang. Jadi mungkin kerana environment dengan kawan-kawan tu membentuk saya begitu, jadi saya pun mengambil decision yang sama. Jadi di dalam karate ni adalah satu disiplin, datang ni dia pun daripada Jepun. Jadi kena faham macam mana sikapnya orang Jepun tu, sama juga di dalam sukan karate. Sampai-sampai je di dojo, perkara pertama kena buat adalah susun kasut. Masuk je kena tunjuk hormat kepada guru. Lepas tu dia punya disiplin dia, dan setiap pergerakan tu ada maksud. Sama juga dalam sukan silat. Sukan silat pun sama, sangat menyeronokkan, lagi-lagi bila di-combine dengan ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan dan sebagainya kan. Tapi di karate ni pula dia panggil ikigai. Ikigai tu maksudnya you find your purpose, ataupun you find your sense of life purpose tu di dalam karate. Jadi apa yang kita buat hari-hari adalah repetitif. Siapa yang kalau kanak-kanak, anak saya pun sekarang ni semua pergi karate. Kadang-kadang mengamuk, kadang-kadang protes, tunjukkan emosi mereka dan sebagainya, sebab marah, penat, dah pergi sekolah semua, lepas tu malam kena turun juga pergi training. Jadi kadang-kadang dalam satu training 1 jam tu, kita buat benda yang sama berulang dia mungkin 1000 kali. Jadi di situlah saya belajar ketahanan, belajar resilience, belajar tentang tawaduk tu pun sebenarnya boleh didapat di situ. Kita kena patuh pada guru, tidak boleh melawan. Di dalam masa saya punya idealisme adalah equality dan sebagainya, tetapi bila masuk dia di dalam dojo, there is no such thing equality. It has to be my teacher, it has to be my sensei. Macam tu. Jadi movement yang kita buat tu kan penuh disiplin. Contohnya begini, nampak simple, tapi dia ada maksud kenapa begini. Kenapa dia tak macam ni, kenapa dia begini, macam tu. And then kalau dari segi kenapa kita tak pukul dia orang macam ni, boleh kan pukul macam tu, tapi kita pukul macam ni, ada maksud kenapa. Jadi benda ini secara tak langsung membina saya, dan dia membina muscle memory. Muscle memory tu maksudnya walaupun dah memboyot perut, mengandung 9 bulan dan sebagainya, insyaAllah saya tetap lagi boleh berjalan dengan postur yang betul. InsyaAllah boleh membawa, dan akhirnya membina aura saya yang sebeginilah. Walaupun dah ada 4 orang anak, tetap turun ke dojo, tetap training, dan saya juga ada adik-adik yang sentiasa akan push saya kalau saya malas, macam tu kan, adik-adik saya seorang tu kan. Jadi itulah dia, karate ni membentuk siapa saya sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi So memang, tidak silap lagi kan, memang ni challenge yang sebenarnya bagi saya memang challenge yang tepat. Betul. Kan, untuk masa sekarang ni memang kita perlukan seorang pemimpin yang mempunyai ciri, kita nak kata serba boleh tu, tak ada orang yang perfect pun kan, tapi orang yang mempunyai keinginan, minat dan politik dan membantu rakyat. Soalan saya yang terakhir, ada lagi. yang terakhir sikit je, simple je. Okay? Kita pun masa pun dah tak panjang. Pesanan dan harapan kepada pengundi. Pesanan saya kepada pengundi-pengundi di N37 Bukit Lanjan. Saya faham masih ramai lagi yang bila mengundi melihat kepada parti ataupun lambang, logo dan sebagainya. Tapi saya rasa this is the time where you choose your wakil rakyat, melihat calon sendiri. Boleh lihat saya punya social media, memahami inspirasi saya, aspirasi saya, memahami daripada latar belakang saya datang dari mana, dan not to mention that saya memang lokal daripada kecil sampai ke sekarang. Saya berada di dalam Dun Bukit Lanjan, bersekolah di dalam Dun Bukit Lanjan dan sebagainya, bercampur, sekolah pun bercampur dengan kaum majoriti iaitu Chinese di dalam Dun ini. Jadi saya harap lihatlah kepada vision yang saya nak bawa, lihatlah kepada background saya, lihatlah kepada experience saya, dan lihatlah kepada capability saya, dan beri saya peluang ini untuk saya buktikan bahawa
I am really genuine. I am representing your voice. I am not representing my party. I am not representing Perikatan Nasional, but I am representing you as a young mother. I am representing you as a young woman. I am representing you as a Malay, as a Chinese, and as an Indian, and as a citizen of Dun Bukit Lanjan, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mengucapkan pada Dr. Syukri daripada Terengganu, yang sama-sama datang ke sini untuk berkongsi sedikit pengalaman dan juga bertanya beberapa soalan kepada calon Dun Bukit Lanjan. Dan terima kasih juga kepada Puan Munirah. Semoga insyaAllah 12 hari bulan nanti pengundi-pengundi akan memihak dan memilih seorang calon yang berkaliber, yang di mana bukan sahaja penduduk Dun Bukit Lanjan perlukan, tetapi sebenarnya penduduk Selangor perlukan. Ini yang kita perlukan untuk Malaysia masa kini. Sekian saja untuk kita punya sesi bual mesra pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.